أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini, pada hari Jumaat penuh barakah yang kita doakan Allah sentiasa memberi hidayah kepada kita, dan kita juga jangan lupa bagi tuan-tuan yang sudah pun membaca surah Al-Kahfi, selalu kita bersyukur memuji Allah yang menurunkan kitab kepada hamba-Nya. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja, yang meluruskan apa sahaja yang bengkok dalam pemikiran dan perasaan kita. Dan inilah yang kita ingin hidupkan pada setiap hari, bahawa membaca Al-Quran bukan sekadar aktiviti, tetapi ia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Ustaz sihat ya? Alhamdulillah Ustaz ya. Alhamdulillah Ustaz. Kita masih ada raya lagi Ustaz ya? Masih Ustaz. Masih sempit lagi. Ya, ada lagi sikit. Sikit lagi berbagi. Itu antara kuih favourite saya Ustaz. Oh ya, masya-Allah. Semprit ya, subhanallah. Okey, alhamdulillah. Saya sebenarnya dulu suka batang buruk. Dulu susah lah. lepas sekarang? Sangat susah sikit. Biasanya kalau kat Johor tu mudah, dan hari ini kita bukan sekadar nak makan makanan untuk Syawal, tapi makanan untuk rohani kita. Subhanallah. Dan itu yang kita nak doa Ustaz ya. Betul Ustaz. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, terus Allah memberikan keberkatan, kebaikan kepada keluarga, kepada diri kita dengan ilmu yang kita ikuti pada saban hari ini daripada Al-Quran. Mari sama-sama kita saksikan sinopsis halaman 504 pada hari ini. Bermula daripada ayat 15 hingga 16, kita akan berinteraksi dengan ayat yang berkaitan dengan tuntutan untuk berbuat baik kepada ibu ayah kita. Diikuti pada ayat 17 hingga 20, gambaran anak derhaka terhadap kedua ibu bapa dan mengingkari hari kebangkitan. Apa kaitan ibu bapa dan juga hari kebangkitan? Sama-sama kita baca dahulu daripada ayat 15 hingga 17, dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan Ustaz. Terima kasih Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Apa khabar ayahnya dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat, sahabat Al-Quran yang dikasihi dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar cik, apa khabar ayah, apa khabar ibu mertua, mak-mak kita semua, ayah kita Ustaz Fazal. Kerana ayat hari ini masya-Allah ini halaman ya berkaitan dengan ibu ayah. Allahu akbar. Masya-Allah berada kita pun hari ini Ustaz Faz kat sini. Betul. Pasti doa daripada ibu dan ayah kita, didikan subhanallah Jadi insya-Allah mari kita mulakan bacaan kita ayat yang ke-15 sehingga ayat yang ke-17. Dan barangkali ada di antara kita saat ini yang sudah tidak punya ibu, sudah tidak punya ayah. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala bacaan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan disampaikan kepada ibu dan ayah kita yang kini berada di kubur sana. Amin ya rabbal alamin. Kita mula dengan bacaan dengan murattal Hijaz insya-Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim.
Astagfirullahalazim, gitulah bacaan daripada ayat 15 hingga 17 di dalam surah Al-Ahqaf untuk sama-sama kita mengambil pelajaran daripada surah Hawamim. Maksudnya ini adalah surah Hawamim yang terakhir daripada 7 pakej yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam muka surat yang ke-504 ini, ia adalah satu silibus. Maksudnya sepatutnya silibus di peringkat sekolah rendah, tadika, sekolah menengah, universiti, dah masuk di peringkat kerja pun, HR pun kena juga membuat training, latihan berkaitan dengan halaman ini. Kerana apa? Kerana ini adalah satu wasiat, satu penerangan ataupun satu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang ke-15, wa wasainal insan, wasiat, ya, kami mewasiatkan kepada manusia yang mudah lupa. Al insan daripada perkataan nusia itu iaitu lupa, Ustaz, ya. Kita ni mudah lupa. Betul. Tentang satu wasiat atau satu perintah yang penting, biwalidayhi ihsana, iaitu kita perlu berbuat yang terbaik, berbuat baik kepada kedua ibu ayah masing-masing, ya. Jadi ini satu perintah ringkas, tetapi di situ bila kita melihat pada perkataan ihsan ini, kalau kita melihat di office ataupun di tempat kerja, kita bercakap dengan cara yang terbaik ataupun customer service, Ustaz, ya. Masuk dia kepada kedai, assalamualaikum, welcome, selamat datang, dengan muka senyum. Maka dengan ibu ayah lebih senyum daripada di depan ataupun di kaunter servis di pejabat masing-masing. Ini adalah satu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa? Hamalathu ummuhu kurhan, ya, iaitu ibu telah mengandungnya secara payah, wa wada'athu kurha, iaitu telah melahirkannya secara payah. Apa maksudnya payahlah, Ustaz, ya? Payahnya itu kalau katakan baby lah 5 kilo lah, Ustaz, ya. Itu bukan cakap sekadar baby mungkin 3 kilo ketika lahir. Tapi dengan airnya apa sebagainya. Ada satu latihan di Indonesia untuk mereka yang nak berkahwin. Apa yang mereka buat, ustaz ni dia kata okey, ikut ke camp, yang lelaki kena bawa batu bata, ya, selama ataupun sebanyak 2 biji. 2 biji 2-3 biji lah, lebih kurang itu, kena ikat dan perlu jaga walaupun pergi tidur. Allah. Waktu tidur pun tak boleh. Kalau katakan batu bata tersebut tertanggal, hilang, maksudnya orang ni gagal lah untuk mendapat sijil ataupun kena ulang balik, ya. Jadi ketika itu nak tidur, nak pergi tandas, kalau waktu makan, waktu rehat tu okeylah, Ustaz, ni. Tapi kalau waktu pergi tandas, nak pergi makan, nak tidur pakai beban itu, ia adalah amat kurha, sesuatu yang susah, ya, sesuatu yang berat. Itu ketika seorang ibu itu mengandung. Belum lagi bercakap tentang psikologinya, tentang emosi dalam dirinya, tentang perubahan dalam diri, Ustaz, ya. Pasal apa? Kena makan apa? Ubat macam-macam, acid folic kan, itu. Dan juga kalau katakan ketika pergi klinik tu kena minum air gula apa sebagainya untuk pastikan kesihatan pada tahap yang bagus. Semua perkara-perkara itu amat perit sebenarnya. Ada satu tu, I tak boleh tengok muka you, dia kata. Itu satu tengok lagi muka kita, kan? Contoh kan. Dan perkara-perkara itu kerana apa? Kerana perubahan-perubahan yang berlaku. Dan memang ianya bukan sekadar sakit, tapi kurha, sesuatu sakit yang dibenci lah, Ustaz, ya. Dibenci, tetapi kerana apa? Kerana ingin menimang, ya, cahaya mata. Dan kita yang lahir itu ketika mengandung. Dan wa wada'athu kurha, ini bagi suami-suami yang pernah menemankan isteri ketika nak bersalin tersebut, yang si isteri menjerit, kata tak nak lagi dah nak nak mengandung, tapi lepas tu mengandung lagi, ya. Kerana apa? Kerana kesakitan tersebut. Kalau kita ikut jurnal, Ustaz, ya, kajian dalam dunia sains, dia kata bahawa antara lelaki perempuan, kalau ditanya siapa yang lebih kuat menahan sakit, jawapannya ialah perempuan. Kerana apa? Kerana memang kehidupannya 9 bulan itu, dan juga ketika bersalin itu memang menyakitkan. Saya tak ada pengalaman lah, Ustaz, kan. Okey, tetapi penerangan dalam Al-Quran, kita lihat dalam sains, dalam pengalaman, ya, pasangan masing-masing, perkara itu adalah sesuatu yang perlu difahami oleh pasangan sebelum berkahwin, ya, agar nanti dia dapat menghormati kepada si isteri, dalam masa yang sama menghargai kepada ibu, ya. Di sini diberi highlight kepada ibu, walaupun perlu beri baik kepada ibu ayah. Keutamaan adalah kepada ibu dalam ayat ini, Ustaz, ya. Dan kita tengok dalam hadis pun, ibu, kemudian barulah ayah dari segi keutamaannya. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, iaitu dia mengandung dan juga menyusukannya selama 30 bulan. Maksudnya
maka masa 9 bulan 10 hari tersebut kemudian nak sambung lagi menyusu. Saya jumpa seorang kawan saya tu, dia ada 2 orang anak Ustaz ya, dan dia kata bahawa ketika anak dia ni allergic dengan minum susu formula, jadi kena minum dengan susu badan ibu. Jadi dia kata ketika anaknya menangis nak susu ibu, waktu tu malam ke siang dia tak boleh buat apa. Dia rasa macam dia rasa bersalah kan, dia sayang pada anak dia nak pergi beli susu formula tetapi anak dia tak nak. Jadi pada waktu itu barulah dia lebih menghargai tentang pengorbanan seorang ibu yang wafisaluh, iaitu menyusukan sampailah menceraikan susu hatta idza balagha ashuddahu. Ya, kemudian apa yang berlaku ketika kita baby dan kemudian naik jadi baligh, lebih dewasa, remaja, dewasa dan sampai kepada umur 40 tahun. Ini adalah developmental psychology tentang pembesaran manusia. Allah bawakan bagaimana sebenarnya 40 tahun ini seorang itu sepatutnya Ustaz ya membaca doa ini. Masya-Allah. Paling lambat, kalau baca lebih awal lagi ketika dah kahwin pun umur 25 tahun dah baca doa ini bagus, tetapi paling lambat umur 40 tahun, qala rabbi auzi'ni, wahai Tuhanku berilah petunjuk kepadaku untuk bersyukur kepada nikmat-Mu kepadaku yang telah Engkau beri padaku dan juga kepada kedua ibu bapaku. Ada pula kedua ibu bapa Ustaz ya. Jadi kalau kita tengok doa ini, mengapa ada nikmat kepadaku dan juga kepada dua ibu bapa? Pasal sebenarnya tuan-tuan, sebenarnya kita semua Ustaz ya, kalau bukanlah kerana nikmat yang sampai pada mak ayah kita, kita ni rasanya tak muncul kot. Betul Ustaz. Tak muncul di mana-mana saja. Pasal apa? Rupa-rupanya kat dalam lubang jamban. Ya, lubang tandas. Kerana apa? Kerana Allah memberi nikmat kepada ibu ayah dan ibu ayah memang menghargai kita sebagai seorang anak. Belum lagi bercakap tentang ayah kerja keras Ustaz ya, dapat duit itulah yang nak digunakan hantar kita belajar. Macam ayah saya dulu arwah kan ya, dapat duit kerja kilang arang Ustaz ya, balik tu dengan hitam-hitam dia tu. Waktu tu saya tak dapat menghargai lagi ayat ini, tak diajar. Saya rasa itu sebabnya mengapa ia perlu diajarkan. Waktu itu bila ayah berbau hitam ya, bau kilang arang, kita bukan ayahnya, kita nak apa yang ayah bawa. Kan kalau ada kuih ke, dan salah satunya ialah satu buku warna coklat. Saya masih ingat lagi Ustaz ya. Pada waktu tu itu untuk belajar jawi. Dan daripada situlah saya rasa mungkin daripada ketika membeli ada doa ayah ya, walaupun tak belajar sampai ke macam Ustaz Tir sampai ke Azhar, masih lagi ya, masih lagi minat kepada Al-Quran dan sampai ke tahap ini Ustaz ya. Jadi ini adalah satu doa yang perlu kita amalkan. Kita syukur sangat nikmat apa Allah bagi pada mak ayah, kerana mereka mesti nak kongsi dengan kita, mesti nak bagi yang terbaik untuk kita. Dan kemudian apa kesannya, kita nak itu yang dah lepas an'amta, tetapi wa an a'mala, ya Allah aku nakkan diberikan petunjuk untuk beramal soleh yang Engkau redai ya, bukan yang saya redai, yang saya suka, apa yang saya nak buat saya buat, tapi Engkau redai. Agar apa? Kerana itu tandanya kita ini amat ingin bersama ibu ayah kita suatu hari nanti bila sampai di syurga dengan beramal soleh. Wa aslih li fi zurriyati, dan lepas itu kita dah mula dah matang dan kita tak berfikir sekadar kita nak jadi baik, tapi juga zuriat. Pasal umur 40 tahun ni dah dah kena cari duit lebih. Betul, anak pun dah makin besar. Banyak sewa nak bayar itu sebagainya. Waktu tu baru tahu, oh rupanya susah nak besarkan ya, nak kena hantar anak, kena itu ini, baru nak pergi dulu start engine tu jalan kan, ini kena cancel ya. Semua itu adalah dirakamkan dalam doa ini, sehingga kan jadi apa pada kita, wa inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin, aku bertaubat ya Allah ya, kerana mak ayah dah buat macam-macam dan saya menjadi orang yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kesan apabila seorang itu menghargai mak ayah. Betul. Kalau dia tak terkesan dengan mak ayah, dia jadi orang yang sombong. Umur 40 tahun lagi tak nak taubat, tak nak solat ya, tak buat doa waktu itu, tak nak berdoa, pasal dia rasakan macam semuanya happy go lucky ya. Tetapi bila tengok anak degil, ya Allah, cakap macam mana pun, hantar cikgu, hantar motivasi pun tak jalan, baru tahu bahawa sebenarnya Allah, aku bertaubat
aku perlukan bantuanmu dan aku berserah diri kepada peraturanmu untuk engkau juga menjaga keluarga ini. Jadi membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan ghatha ataupun ghawatha. Perkataan ini kita akan tengok sebentar lagi ya, pada ayat yang ke-17, bagaimana seorang ibu ayah kalau kecewa dengan anaknya itu sampaikan dia berdoa, bercakap wailaka amin. Itu apa maksudnya tu? Tapi itu adalah bila mak dah mengangkat tangan, ayah mengangkat tangan meminta tolong, ya, minta tolong pada Allah, ya Allah, kan, tolonglah anak aku degil betul. Jangan sampai begitulah ustaz ya pada ibu ayah kita. Jadi lengkap pada halaman ini untuk kita beri perhatian bagaimana kita perlu mentaati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ayat 15 kita sudah tahu apakah pengorbanan ibu, ya, sudah tentunya disokong oleh ayah, ya, ibu, dan kalau ayah tak sokong pun ibu tetap berkorban, maka doa itu yang kita belajar. Pada ayat yang ke-16, apa kesan kalau kita berdoa dan menghargai ibu ayah? Ustaz ya, kadang-kadang orang kata alah ibu ayah ni macam orang Melayu je, kan. Sebenarnya ada ganjaran. Betul. Ya, iaitu Allah cakap dalam ayat 16, mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya. Masya-Allah. Ya Allah, ini memang ingatkan sekadar baik-baik je ustaz ya. Masya-Allah. Siapa yang berbuat baik dengan ibu ayah, ya, dan berdoa seperti doa sebentar tadi, bertaubat kerana mengenang ibu ayah, ya, pasal nak jadi anak baik ni, nak doa agar jadi anak soleh, agar ayah juga diampunkan. Allah kata Allah akan terima bukan sekadar amalnya, tapi amal terbaiknya. Subhanallah. Ada amal A, B, C, Allah ambil yang A saja. Subhanallah. Itu Allah terima. Apa lagi? Nanti kita lihat selepas ini ustaz ya. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal. Boleh teks pada mak ayah, kata mak terima kasih. Allah. Assalamualaikum mak. Terima kasih mak menjaga saya mak. اللهم اغفر له اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لي ولوالدي اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا warhamhum kama rabbawna sighara. Ya Allah, Tuhan kami, ampuni dosa ibu dan ayah kami, ya Allah, yang telah membesarkan kami, yang telah menjaga, mendidik kami, memkenalkan kami kepada Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah terus mengampunkan Amin, ibu ayah kita, tuan-tuan dan puan, dan sebagaimana diajarkan dalam ayat 15 sebentar tadi, sebenarnya setiap kali kita dapat berbuat baik ini nikmat pada kita, ianya juga ada kaitan dengan nikmat yang diberikan Allah kepada ibu ayah kita. Itu Allah ajarkan pada ayat 15 ya. Kalau tidak, kita rasakan bahawa saya yang belajar, saya belajar tinggi, saya yang ikut My Quran Time, tetapi sebenarnya tadi ustaznya saya teringat balik yang buku Alif Bata tersebut, itu dia memanglah bagi setengah orang tak masuk TV pun kan, tetapi sebenarnya itulah susu galurnya. Dan saya yakin pada tuan-tuan yang berada di rumah, kita bila melihat pada ayat 15 ini, belum lagi kita melihat seluruh halaman ini, betapa Allah memandang kepada ibu ayah ini, menghormati dengan ihsan, dengan yang terbaik. Itu adalah cara yang penting perlu diberikan, terutama kita yang makin dekat dengan Al-Quran. Mari sama-sama kita doa selalu dan kita teruskan dengan tajwid kita ustaz. InsyaAllah. Al-Fatihah Safas. Kehitaman arang tadi telah melahirkan permata Al-Quran, cahaya yang senantiasa berkongsi ilmu Al-Quran pada kita. Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'afanhu. Moga Allah ampunkan dosa-dosa ayahanda Ustaz Fazrul. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ayahanda ibunda kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita nak singgah sekejap ke ruangan tajwid kita pada kali ini. Jom kita saksikan apakah
paparan yang disediakan, iaitu menyempurnakan huruf yang bersifat hamas dalam ayat ini. Kita bacakan ayat yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hamluhu wa fisaluhu wa fisaluhu 30 syahra. Jadi kita kena jaga huruf-huruf yang ada sifat hamas, antaranya kita kalimah-kalimah tu kita jaga. Wa hamluhu kita jaga, wa fisaluhu kita jaga, 30 pun kita jaga, syahra antaranya huruf tha kita perlu beri perhatian. 30 wa fisaluhu syahra. Jadi semua kalimah-kalimah dalam ayat yang kita baca tu 1 2 3 4 kalimah itu kita kena jaga. Dan bagaimana cara, kadang-kadang saya rasa dah betul ustaz, tapi bila baca salah juga. Tak apalah, kita perlahan-perlahan belajar, kita slow belajar. Yang mustahaknya ialah ada sesi kita, pertemuan kita dengan guru. Kita semak bacaan kita dengan guru, iaitu kita bertalaqi. Jadi mudah-mudahan dapat kita praktikkan dan kita dapat ulang kaji, kita cuba. Mudah-mudahan insya-Allah ya. Selamat mencuba. Wallahu a'lam. Saya ucapkan pada Ustaz Tarmizi untuk berkongsi ya bagaimana kita membaca Al-Quran ini sebagai salah satu amal soleh Ustaz ya. Seperti yang tadi kita berdoa wa an a'mala salihan tardah ya, untuk kita akan beramal soleh yang engkau redai, yang Allah redai kepadanya, kepada kita semua insya-Allah. Dan dengan doa ini ya, dengan kita mengenang, kita buat baik, kemudian kita mengenang pengorbanan ibu ayah kita, dan juga doa itu kita selalu lafazkan, ianya memberi kesan apa, iaitu Allah nyatakan pada ayat 16, merekalah yang kami terima amal yang terbaik di kalangan mereka, iaitu kita buat ada baca Quran Ustaz ya, ada kadang-kadang yang terbaik, kadang-kadang ada silap, ada solat kita khusyuk, ada yang ingat London lah, ingat apa sebagainya, tetapi Allah kata nataqabbalu anhum ahsan ya, Allah ambil, Allah terima yang ahsan ma'amilu, apa yang mereka telah amalkan di dunia. Dan yang kedua menarik Ustaz, wa natajawazu, masya-Allah, Allah overlook, bahasa Inggeris Ustaz ya. Allah tak pandang, Allah akan skip kita punya kesilapan-kesilapan. Pasal apa? Pasal dengan ibu ayah, bila ibu ayah ada menyakitkan hati ke, kita tak puas hati ke, ataupun apa sahaja pun, kita tetap juga balas dengan kebaikan. Bukannya kita marah-marah pada ibu, ataupun kita tak telefon mak ayah, ataupun kita nak balas dendam. Rupanya pasal kita skip, kita memaafkan apa-apa kekurangan mak ayah ya, kita fokus kepada pengorbanan, maka Allah kata pasal kamu ni boleh skip, Allah juga skip, Allah ampun. Wa natajawazu itu maksudnya ialah Allah mengabaikan perkara-perkara buruk dalam hidup kita. Masya-Allah, sampai tahap begitu Ustaz. Sampai tahap begitu ya, kerana kita tahu bahawa daripada kecil sampai besar ada masa-masa yang mungkin kita rasa macam mak ni kan, tetapi rupa-rupanya kita perlu ihsan. Dan ayat yang ke-17 Allah memberikan penekanan ya, ataupun ayat 16 tu di hujung itu Allah menyatakan apa, wa'das sidqil ladzi kanu yu'adun, dan ini adalah janji yang benar. Janji yang benar, kalau katakan mak ayah janji pun kita dah betul, abah nak bawa pergi kedai RM2 contohnya kan, anak tu akan minta. Ini bukan janji daripada ibu ayah ya, yang kongsi macam-macam yang ada selama ini. Ini adalah daripada sumber kenikmatan daripada Allah. Berjanji, maka janji mana lagi Ustaz kan, bila Allah dah cakap begini, inilah janji yang benar bagi mereka yang betul-betul menjaga ibu ayah dan tahu bahawa hormat itu bukan sekadar tradisi, tetapi ia adalah daripada perintah wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Tetapi bagaimana pula orang yang memandang ataupun memandang rendah kepada perkara ini? Ayat yang ke-17 kita akan baca sekali lagi dan kita akan terus sampai ke ayat yang ke-20. Tapi ayat yang ke-17 isinya lebih kurang begini Ustaz ya, wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma ya. Apa maksudnya? Iaitu ada satu kumpulan yang dia bercakap pada mak ayahnya dengan uffin. Uffin ini macam-macam perkara yang menyakitkan hati. Kadang-kadang dia kata buat mata begitu pun uffin ya, ataupun pun uffin ya, ataupun tolong ambilkan sudu
ataupun hentak-hentak kaki tu Ustaz ni. Allah itu banyak kali pernah buat dulu kan, ataupun basuh pinggan tapi kelentang kelentung ya, maka itu dinamakan uffin lakuma ataidan. Ni apakah kamu memperingatkan an ukhraja wa qad khalatil qurun min qabli wa huma yastaghithanillah, ya, iaitu bila mak cakap perkara yang baik, mak ni nak ingatkan saya ke? Kan, mak nak ingatkan saya ke? Sehingga kan mak ni, ya, mak ayah ni, Allah cakap wa huma yastaghithanillah, ya, mereka memohon pada Allah. Apa memohon pada Allah? Wailaka amin. Wailaka ni kalau terjemahannya celaka kan. Tapi maksud dalam bahasa sekarang ni, kau diteruk betul lah, beriman kan. Kau mak dah cakap banyak kali, dah bacalah Quran. Lebih kurang begitu maksud daripada wailaka amin. Maksudnya mak dah ingatkan banyak kali, mak memang ikut banyak kali kan. Dan bagi anak ni kadang-kadang dia kata mak ni membebel lah. Itu juga adalah ufin. Ya, maksudnya ayat yang ke-17 ini dia menakutkan Ustaz. Ya, kita nak dapat ayat 16. Maksudnya kita punya kesilapan, Allah tak tengok banyak kesilapan kita dan Allah terima amal kita yang terbaik. Kan itu menarik tu. Belajar A B C, A masuk grade dan yang C tu padam. Kalau boleh kita masuk universiti nak macam tu. Dan Allah tawarkan, tetapi dia punya disiplin nak dapat itu ialah jangan sampai buat muka kan, ataupun perkara-perkara itu. Adik-adik yang sedang mengikuti sekarang, cikgu-cikgu kalau boleh buat latihan pada mereka. Pasal apa? Dulu duduk asrama Ustaz ni, saya tak ikut, saya tak pernah dengar penerangan halaman ini. Jadi bila balik daripada asrama, kita kadang-kadang alah biasalah kan, dah biasa dengan pelajar sekolah asrama, bila balik rasa macam mak cakap ni ada perkara-perkara itu yang buat begini-begini pun, ataupun dalam hati itu dah, itu adalah perkara-perkara yang perlu kita jaga, kerana dia ada kaitan dengan kesombongan di luar rumah Ustaz. Ya, dalam rumah kalau kita dapat jaga, kita akan dapat jaga di luar rumah. Di hujung ayat 17 itu, ya, fayaqul, anak yang derhaka ini cakap apa? Mahadha illa asatirul awwalin. Apalah benda ni? Ini semua dongeng lah, cerita merepek. Ini adalah perkataan. Kalau di sini mak cakap ni cerita dusta, masuk syurga lah, apalah. Dah. Itu adalah ayat 17. Kita nak baca ayat ke-18 lah Ustaz. Kita terus ayat 18. Macam mana rupanya anak derhaka, dia memberi kesan kepada derhaka pada Allah sehingga kan diberi ancaman hingga ke neraka. Naudzubillah min zalik. Ayat 17 ataupun ayat 18 hingga ayat 20 kita teruskan. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan semua sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita sambung ayat yang ke-18, 19 dan 20. Allah subhanallah, takut hari ni Ustaz Fazal penerangan terutamanya ayat yang ke-17 tu tapi syukur alhamdulillah dapat kita belajar ini dan kita sampaikan pula nanti terutamanya pada anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin, insyaallah. Mari kita baca sama-sama dengan bacaan murattal nahwan ataupun kurdi insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladhina haqqa alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم
أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-18 hingga 20 ini adalah bacaan sebentar tadi. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tamizi yang memimpin bacaan untuk kita memahami lagi apa kaitannya ya seorang anak derhaka dalam rumah. Dia bukan sekadar derhaka dengan menengking Ustaz ya. Buat muka begitu pun dah derhaka ya, ataupun mak ayah suruh minta buat sesuatu tapi tidak diendahkan, sudah tentu itu juga adalah ufin ya Ustaz ya. Boleh jadi kalau tak reply pun mungkin betul, ada nasihat daripada mak semua, kita tak reply berbulan-bulan, berbulan-bulan, mak suruh balik kan, kata sibuklah mak kan. Sebenarnya memang itulah antara perbincangan Ibnu Ashur dalam tafsirnya, mengapa doa tadi 40 tahun Ustaz ya. Pasal umur 40 tahun itu, ketika itu kita sibuk menguruskan anak, kerja dan sebagainya, tetapi pada waktu itu bila kita doa ingat pada mak ayah, maksudnya jangan lupa mak ayah. Mak ayah tak pernah lupa kita ya. Dapat duit sikit bagi sikit, dapat banyak bagi banyak, dia fikir anak dia dulu. Jadi ketika si anak ketika dah dapat macam-macam, terutama pada umur 40 tahun, pangkat dah besar, rumah dah besar, anak dah besar, segala perkara tersebut, jangan cakap bahawa sibuklah mak. Itu bahasa yang sebenarnya ufin, yang perlu dijaga, cuba elakkan dan cuba untuk kita berusaha untuk menunaikan apa yang ibu ayah kita harapkan dalam kehidupan kita. Maka di dalam ayat yang seterusnya yang kita baca tadi, ayat yang ke-18, ulaikal ladzina haqqa alaihimul qaul ya, mereka itu adalah orang-orang yang paling telah pasti dikenakan azab bersama umat-umat terdahulu sebelum mereka daripada golongan jin dan manusia. Mereka adalah orang-orang yang rugi. Siapa mereka? Mereka yang derhaka Ustaz. Rupanya bab derhaka pada ibu ayah ini, pasal sebenarnya tarbiyah datang daripada ibu ayah ya. Mungkin mak tak berapa banyak sangat ilmu ayah, tetapi ada peringatan yang diberikan dalam ayat yang ke-16 tadi itu ataupun 17. Jangan sampai kita balas dengan tak adalah cerita dah lama lah ni kan, mak ni berbebel. Tak ya, kalau mak cakap sampai wailaka amin, itu maksudnya memang dah puncaklah ya. Sampaikan mak kena cakap kamu ni memang tak dengar, berimanlah kan, percayalah. Itu adalah satu penegasan. Jangan sampai mak ataupun ayah kita cakap sampai tahap begitu. Maka pada ayat yang ke-18 ini Allah cakap bahawa mereka itulah yang ditentukan diazab seperti orang terdahulu kerana mereka tidak mentaati pada ibu ayah. Innahum kanu khasirin, mereka itu adalah orang yang rugi ya. Tidak mentaati ibu ayah, mak cakap perkara baik, kita rasa macam itu sebenarnya orang yang rugi Ustaz. Dia menempah kerugian. Orang yang buat bisnes, dia beruntung berjuta-juta, tapi bila tak mentaati ibu ayah ataupun keluarga dah bahagia dah ni, tapi sibuk tak sempat untuk menyantuni ibu ayah, sebenarnya digelar sebagai orang yang rugi. Walikullin darajatum mimma amilu. Pada ayat yang ke-19 Allah menyatakan, dan setiap orang yang ditunjukkan balasan yang sesuai mengikut apa yang telah mereka lakukan ya, yang mereka telah usahakan. Allah beritahu perkara ini kerana masing-masing kita Ustaz ya, darajat ini maksudnya ada orang talentnya berbeza, bakat berbeza ya. Dia mungkin pandai bercakap, pandai menyanyi, pandai menulis, pandai. Ada orang yang mungkin dia mempunyai peluang, dia membesar di satu tempat yang banyak peluang-peluang, ada orang kurang. Semua itu adalah perbezaan darajat, tetapi Allah bukan tengok yang itu.
Allah tengok darajat kepada apa yang kita amalkan. Dapat peluang sedikit, ya, kita beramal dengan sedikit. Dapat peluang ustaz kan, tak dapat berjumpa dengan ustaz tapi dapat Quran time, belajar bersungguh-sungguh, buat nota. Semua itu adalah tahap dalam amalan kita, dan Allah menyatakan waliyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Allah akan sempurnakan segala amalan tersebut, ganjaran kepada amalan tersebut, dan tidak akan dizalimi. Maksudnya makin banyak kita beramal kebaikan, ya, dan juga kita sentiasa berbuat baik dengan ibu ayah, itu juga amal, itu dapat ganjaran Ustaz. Subhanallah. Dapat tahan daripada mata buat begitu tu kan, ataupun mak ni kan, dapat tahan, itu juga amal, dan Allah beri ganjaran A+ tadi, ya. Tapi jangan sampai kita buat perkara yang lain tu okey, tapi dengan mak muka balik cuti je kan, ataupun menghadap TV saja dengan mak tak nak, ataupun ada yang membuat pilihan-pilihan yang mengecilkan hati ibu. Ini kita mohon ampun, ya, dan kita harapkan Syawal ada, ya, ada Zulkaidah, Zulhijjah nanti, bukan sekadar Syawal minta maaf, ia adalah perjuangan sepanjang tahun kita. Kita baca ayat yang ke-20 sekali lagi, ya, kerana di hujung itu menceritakan macam mana anak derhaka rupa-rupanya menghasilkan orang yang perosak di luar rumah. Masya-Allah. Ayat 20 Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi dan diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita baca ayat yang ke-20 sama-sama, ayat yang terakhir di halaman 504. Mari insya-Allah kita cuba sikah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-20 ini menceritakan pada hari orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, maka diingatkan pada mereka, kamu telah menghabiskan rezeki yang telah diberikan bersenang-senang dan menikmatinya. Ya, maksudnya orang kafir ni ustaz ni, dia habis-habiskan semua dekat dunia ini, dia tak nak transfer akaun akhirat. Ya, mengapa jadi begitu? Kerana mereka ini takbur, tastakbirun, menyombongkan diri, dan juga mereka ini fasik, ya. Takbur itu masalah hati, kemudian fasik itu berbuat kerosakan secara fizikal di luar, menjadi perosak, ya. Tetapi kalau kita tengok mengapa jadi begini, rupa-rupanya dia bila dah ada harta ustaz ni, dia simpan sendiri, dia tak nak bagi infak. Dan infak pertama kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah ialah ibu ayah. Pasal dah biasa tak nak bagi pada ibu ayah, ataupun kalau bagi pada mak ayah pun dia ngungkit. Kan saya dah transfer hari itu. Dia kata dia paling banyak mengungkit, menyakitkan hati. Semua itu adalah uffin, ya. Maka kerana dia sombong dan juga fasik, ya, menderhaka kepada ibu ayah, dia menyebabkan dia mempunyai karakter untuk kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kepentingan taat pada ibu ayah membawa kepada resolusi kita pada hari ini. Kita saksikan. Yang pertama, kita sama-sama, ya, berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kewajipan berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua itu perlu kita perkasakan, perlu kita hidupkan dalam diri kita. Yang pertama, larangan berkata kasar dan menyakiti hati kedua ibu bapa, ya, walaupun dengan mimik muka ataupun bahasa badan yang boleh menyebabkan terguris rasa. Dan yang ketiga, tidak leka dengan kesenangan dunia yang boleh merosakkan iman dan membutakan hati, sehingga kan kita perlu
menjadikan aras dalam rumah, mentaati ibu ayah untuk mengelakkan daripada menjadi orang yang sombong dan kufur. Kita berdoa. Seperti Safas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Di saat yang penuh barakah di penghulu segala hari ini ya Allah, tangan kami tadahkan memohon ke hadrat-Mu ya Allah, agar diampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa-dosa ibu dan ayah kami, dosa-dosa ibu dan ayah mertua kami. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka kasih kepada kami sejak kami kecil lagi ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami anak-anak yang senantiasa berusaha berkhidmat buat ibu dan ayah kami. Jadikan kami anak-anak yang senantiasa berusaha gembirakan hati ibu dan ayah kami ya Allah. Ampunilah mereka ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari Jumaat penuh barakah ini, dan kita menyeru pada tuan-tuan untuk kita menghidupkan budaya infak dengan tabung gerakan Al-Quran ini. Dan sebelum menginfakkan kepada tabung gerakan ini, tuan-tuan jangan lupa ya memberi sumbangan ataupun hadiah kepada ibu ayah kita, kerana itu keutamaan, kerana inilah kita ingin sebarkan budaya ini dalam masyarakat kita. Kita bertemu lagi dalam ulangan ataupun ulang kaji kita pada hari esok, dan insya-Allah kita menyambung lagi surah Al-Ahqaf pada My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.